سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk hari yang ketiga pembacaan buku Ikon Rijal tulisan Dr. Omar Muhammad Nur, dan hari ini kita masuk ikon yang ketiga. InsyaAllah kita teruskan pembacaan kita tuan-tuan dengan ikon yang ketiga, Asim bin Abi Najud. Sabar dan sedikit-sedikit. Sesuatu yang kita perolehi dengan mudah akan hilang dengan mudah. Sesuatu yang kita dapatkan dengan bersusah payah biasanya akan kekal dan bertahan lebih lama. Kaedah ini berlaku dalam semua perkara, termasuk dalam pembelajaran. Hakikat ini cuba diajarkan oleh Asim bin Abi Najud, guru besar ilmu Al-Quran di Kufah. Bacaan Al-Quran di negeri kita hingga hari ini adalah merujuk kepada qiraat beliau. Beliau menerima bacaan Al-Quran itu daripada Abu Abdurrahman As-Sulaimi, daripada Ali bin Abi Talib, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga daripada Zir bin Hubaishi, daripada Ibnu Mas'ud, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama, guru Asim bin Abi Najud ini adalah guru ilmu Al-Quran yang terbesar di Kufah. Poin nombor 2, qiraat kita hari ini adalah berasal daripada beliau, iaitu Asim bin Abi Najud. Dan jalur qiraat yang sampai kepada Nabi ada dua. Asim bin Abi Najud ada dua jalur qiraat beliau, satu daripada Abu Abdurrahman Al-Sulaimi, daripada Ali bin Abi Talib, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jalur yang pertama. Jalur yang kedua adalah Zir bin Hubaishi, daripada Ibnu Mas'ud, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asim mengajarkan Al-Quran sedikit-sedikit. Setiap hari beliau hanya membenarkan muridnya menghafal 1-2 ayat di depan beliau. Abu Bakar bin Aishi bercerita, aku belajar Al-Quran daripada Asim bin Abi Najud. Beliau membenarkanku membaca hanya 1 ayat setiap hari, tidak lebih daripada itu. Beliau mengatakan bahawa menghafal 1 ayat 1 hari lebih baik untuk hafalanku. Akan tetapi aku bimbang beliau akan meninggal dunia sebelum aku menyelesaikan seluruh Al-Quran. Justru aku merayu untuk meminta tambah. Akhirnya beliau mengizinkanku membaca 5 ayat setiap hari. Tekun dan sedikit-sedikit. Belajar memerlukan kesabaran. Kita mesti mula dari bawah dan menghafalnya sedikit-sedikit. Kita tidak boleh gopoh dan ingin meraih banyak dengan segera. Ilmu yang diperolehi tanpa pengorbanan akan mudah dilupakan. Ilmu yang didapatkan dengan sedikit demi sedikit biasanya akan kekal lebih lama. Menghafal sedikit-sedikit setiap hari memberi peluang untuk pengulangan. Kita dapat mengulang-ulang hafalan itu dalam kuantiti yang cukup agar benar-benar terpahat di hati. Kaedah ini dilakukan oleh ramai tokoh hadis yang telah mencapai darjat hafiz seperti Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Furat dan lain-lain. Abbas Ad-Duri berkata, aku mendengar Yahya bin Ma'in berkata, sekiranya kami tidak menulis
hadis 30 kali, kami tidak akan mampu memahaminya. Ahmad bin Furat selalu mengulang hadis yang dihafalnya sebanyak 500 kali. Ahmad bin Furat selalu mengulang hadis yang dihafalnya sebanyak 500 kali. Suatu hari seorang mengeluh sering lupa dalam mengingat hadis. Beliau berkata, adakah kamu mengulang satu hadis 500 kali sehari? Orang itu berkata, tiada orang yang mampu melakukannya. Beliau berkata, itu sebabnya kamu tidak dapat menghafal hadis. Ilmu memang selalu selari dengan kepenatan. Tanpa kepenatan dan kesungguhan, ilmu tidak akan tercapai. Yahya bin Abi Kathir berkata, ilmu tidak akan diperolehi dengan berehat-rehat. Ilmu tidak akan diperolehi dengan berehat-rehat. Amal dan hafal. Satu lagi formula berkesan untuk mengekalkan ilmu dalam ingatan, iaitu belajar ilmu sambil mengamalkannya. Apabila hadis tersebut berkaitan dengan solat sunat, praktikanlah solat sunat tersebut. Apabila hadis tersebut berkaitan dengan zikir, amalkanlah zikir tersebut. Begitu juga hadis-hadis praktikal yang lain. Sambil mengamalkan ilmu, anda akan terus mengingat ilmu tersebut dan sukar melupakannya. Selain minda semakin bijak dan hafalan semakin kuat, cara ini akan menyuci akhlak dan merapatkan diri kepada Allah. Kaedah ini diamalkan oleh ahli hadis terdahulu. Mereka menggalakkan pelajar untuk mengamalkan setiap hadis yang mereka dapat. Ismail bin Ibrahim bin Mujammi berkata, kami berusaha menghafal hadis dengan cara mengamalkannya. Al-Waqi' bin Al-Jarrah berkata, jika engkau ingin menghafal hadis, maka amalkanlah ia. Imam Ahmad berkata, tidaklah aku menulis sebuah hadis melainkan aku mengamalkannya. Suatu hari aku mendapati sebuah hadis yang menceritakan bahawa Rasulullah berbekam, lalu memberi 1 dinar kepada tukang bekam. Aku lalu berbekam dan memberikan 1 dinar kepada tukang bekam. Jadi antara kaedah pembelajaran atau mencari ilmu adalah bila kita belajar sesuatu tu, kita kena cuba untuk praktikkannya. Terus dapat satu, macam contoh katalah ilmu nak masak goreng pisang. Jadi kalau dapat ilmu masak goreng pisang, cara terbaik adalah terus cari pisang, cari tepung, gorenglah pisang tu. InsyaAllah nanti bila dah mengamal dengan tu, mungkin kita akan semakin cekap dengan ilmu menggoreng pisang, insyaAllah. Pekerjaan dan perniagaan. Selain dalam dunia pengajian, kaedah sikit-sikit ini turut berlaku dalam dunia pekerjaan. Semua orang berjaya yang anda lihat hari ini memulakan kerjaya mereka dari bentuk yang kecil. Pengalaman yang mereka dapat membuatkan mereka lebih matang dan bijak sehingga melayakkan mereka menempati kedudukan tinggi yang anda lihat pada hari ini. Justru apabila masuk kerja nanti, jangan terus mengharapkan kedudukan tinggi dan gaji besar, walaupun ijazah yang anda miliki memang tinggi. Sebaliknya, belajarlah terlebih dahulu daripada orang lama di tempat tersebut. Fahami bagaimana budaya dan sistem kerja yang diamalkan dalam kalangan mereka. Kenali kekuatan dan kelemahan setiap orang di sekitar anda. Selepas anda memahami dan dengan sepenuhnya, anda akan tahu apa yang mesti dilakukan untuk perubahan. Jangan terus mengusulkan perubahan sebelum memahami sebenar-benarnya konteks kerja anda. Sering berlaku seseorang dipulaukan oleh rakan-rakan kerja kerana suka mengusulkan idea yang tidak berpijak di bumi yang nyata.
Dalam dunia perniagaan begitu juga, rintislah perniagaan anda dalam bentuk kecil-kecilan. Gunakan masa-masa awal itu untuk mengambil pengalaman, mencari peluang dan membina hubungan dengan para pemain utama dalam industri. Matlamat terpenting dalam perniagaan adalah bagaimana menciptakan sebuah bentuk perniagaan yang berterusan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, akan tetapi berkekalan hingga ke anak cucu. Justru jangan gopoh melabur modal yang besar di awal-awal perniagaan. Dibimbangi modal itu akan hilang tak kembali. Dan jangan pula nak bersegera berseronok dengan keuntungan. Jika kita untung pada hari ini, esok hari mungkin kita jatuh rugi. Justru simpan keuntungan itu untuk menghadapi masa-masa rugi. Ringkas kata, jika anda ingin berjaya, anda kena sabar dan tekun melakukan sesuatu amalan sedikit demi sedikit. Bermula dari bawah sebelum menanjak ke atas. Tiada shortcut untuk meraih kejayaan. Berkenaan perkara ini, Ibn Athilah Al-Sakandari berkata, pendam wujudmu dalam tanah kerendahan. Sesuatu yang tumbuh daripada benda yang tidak dipendam tidak sempurna buahnya. Pendam wujudmu dalam tanah kerendahan. Sesuatu yang tumbuh daripada benda yang tidak dipendam tidak sempurna buahnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, hari ini kita selesai ikon yang ketiga. Saya dah cuba bertanya dengan beberapa sahabat yang ada buku ni, tapi saya rasa buat masa PKP ni kita tak ship buku ni. Kalau tuan-tuan nak order, kita tak ship buku ni keluar saya rasa. Jadi nanti lepas PKP ni insyaAllah kita boleh buka order kot kalau siapa yang berminat. Menariknya Ustaz Omar ni yang saya kenal sepanjang kami bekerja dulu dan masih lagi berhubungan, walaupun minat dan kecenderungan beliau adalah dalam bidang hadis, pada masa sama dia mempunyai kepahaman yang sangat baik mengenai bisnes. Jadi kalau perasan, kebanyakan hadis-hadis beliau minta maaf, kecenderungan beliau dan kesukaan beliau adalah bidang hadis. Yang keduanya, saya nampak dia suka bidang keilmuan. Dan yang ketiga adalah bidang perniagaan. So kalau nampak cara Ustaz Omar mendatangkan hadis, mesti akan sentuh aspek-aspek keilmuan dan bisnes atau perniagaan. Saya pernah mengikuti pengajian beliau, Arba'in Nawawi, hadis 40, Imam Nawawi, dan beliau boleh mengupas hadis tersebut untuk kita guna pakai dalam institusi pensyarikatan ataupun HR. Ni kalau ada mana-mana organisasi yang nak train staff mereka atau nak tanamkan staff mereka etika profesionalisme di pejabat, Ustaz Omar mampu mengulas hadis Arba'in Nawawi itu dengan sangat baik dan boleh diterjemahkan dalam konteks organisasi. Itu adalah satu kebolehan pada saya yang sangat-sangat hebat lah. Dan kalau ada organisasi yang berminat untuk Ustaz membedah hadis Arba'in Nawawi tu, boleh kontak dengan Ustaz. Ustaz ada di Facebook saya juga sebagai friend di Facebook, insyaAllah. Okey, seterusnya
Saya nak berkongsi dengan tuan-tuan, nanti kalau sempat petang ini saya akan sharekan poster di mana kita akan ada kelas pada hari Khamis dari jam 10 sampai 12 bersama sahabat saya, Tuan Amsyari Syakur. Nanti tuan-tuan boleh cari dekat dalam Facebook saya, Amsyari Syakur, untuk kita sama-sama tengok checklist bisnes dalam musim COVID-19. Kita nak tengok apa benda yang perlu kita checklistkan, insyaAllah. Baik, saya kira itu saja untuk hari ini, dan besok kita akan baca ikon yang keempat. Ikon yang keempat adalah Abu Mansur Al-Khayyat. Abu Mansur Al-Khayyat. InsyaAllah, terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi bersama dengan saya. Ada orang tak ni? Dan mudah-mudahan kita boleh istiqamah lagi untuk membaca hadis ni pada hari-hari yang seterusnya, insyaAllah. So, terima kasih banyak. Ya, Tuan Hakim, smart. Nanti kita cuba untuk ikon Syabab juga buat, insyaAllah. Ikon Syabab ni sahabat saya, kita tengah ada promotion buku juga. Sekejap, saya cuba carikan poster untuk Ustaz Hakim. Kalau bulan-bulan tengah RMO ni, elok kita baca buku, tuan-tuan. Jadi saya saya letakkan poster di bahagian komen. Kalau tuan-tuan nak, nanti boleh jumpa dengan Tuan Hakim. Tapi saya tak pasti ni latest ke tak latest ni. InsyaAllah ni latest ni. InsyaAllah saya letak dalam komen. Allah, tak boleh masuk dalam bahagian komen. Poster tak boleh masuk dalam bahagian komen. Nanti insyaAllah kita akan okey, atau saya tag. Okey, baik. Kita akan ada kelas hari Khamis ni, Zoom kelas Zoom dengan Tuan Asyamri, Tuan Asyari Syakur, insyaAllah. Okey, nanti saya akan tag balik, insyaAllah. Terima kasih pada semua yang nonton, dan saya akan cuba untuk watch back video ni dalam sekitar lepas Isyak. So, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.